Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang para penonton, para pendengar, muslimin muslimat, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. InsyaAllah pada malam ini saya akan kongsikan satu tajuk. Mudah-mudahan ianya memberi faedah yang besar kepada kita insyaAllah. InsyaAllah tajuk yang akan saya kongsikan pada malam ini iaitu Nusantara, tempat lahirnya wali-wali Allah berketurunan Ahlul Bait, khususnya Imam Mahdi dan Fatah At-Tamimi. Merujuk kepada kitab Tarikh Melayu, kitab sejarah karya Al-Imam Abdul Razak bin Mustafa Al-Husaini pada muka surat 117 pada tahun 1899. Lama dah kitab tu. Bismillahirrahmanirrahim. Negeri Sembilan menjadi lokasi pertama dakwah sahabat Nabi SAW. Maknanya antara lokasi tempat dakwah atau destinasi dakwah antara yang awal ialah mana Negeri Sembilan. Bagi kita ini yang orang akhir zaman lah, biasalah begitu. Dia orang ni suka gempak, suka terkejut. Tak percayalah, mengarutlah. Selalu kan kita dengar macam tu. Dia ibaratnya begini, ada satu orang, bila ada tuan guru mengajar, dia tanya, "Ustaz, kata dalam Al-Quran tu semuanya ada. Sekarang saya nak tanya Ustaz, Ustaz tolong jawab," kata dia. Apa dia? Tepung gandum sebanyak 1 kilogram boleh buat berapa keping roti canai? Ustaz kata ada dalam Al-Quran. Jadi cuba Ustaz sebutkan itu. Dia minta Ustaz tu bagi jawapan. Orang semua terkejutlah. Ini mana boleh Ustaz ni jawab ni gamaknya ni. Maka Ustaz itu menjawab, iaitu dalam surah An-Nahl ayat 43. Bismillahirrahmanirrahim. Fas'alu ala zikri in kuntum la ta'lamun. Sadaqallahul azim. Bertanyalah kepada yang ahlinya, yakni yang tahu, yang pakar, jika kamu tidak mengetahui. Maka terjawablah soalan orang tadi yang bertanyakan 1 kilogram tepung gandum boleh buat berapa keping roti canai. Mana kena tanyalah orang yang pakar, yang ahli dalam bidang roti canai, yang buat roti canai. Jadi dalam Islam ni, semua soalan, kulli soal jawab. Setiap soalan tu ada jawapan. Tinggal lagi kita mahu terima tak terima je. Berbalik kepada soalan tadi, tak habis lagi. Ayat Quran ini umum. Jadi bila kata Negeri Sembilan menjadi lokasi, antara lokasi awal dakwah sahabat Nabi, orang pun terkejut lah. Apa pula kena mengena dengan Negeri Sembilan? Sebab biasalah orang-orang ni bila sebut Melayu, bangsa Melayu, hebat, tiba-tiba tempat dakwah ni Indonesia, Samudra, Negeri Sembilan. Wah, pelik sungguh. Diorang dah jadi macam sasau. Tak boleh terima langsung. Sedangkan saya bagi tadi rujukan kitab tu. Sejarah Negeri Sembilan di zaman Rasulullah SAW berdasarkan kitab Tarikh Melayu yang ditulis pada tahun 1899 oleh Al-Imam Al-Habib Abdul Razak bin Mustafa Al-Husaini. Di sana dinyatakan bahawa agama Islam masuk ke Negeri Sembilan, Darul Khusus Malaysia, sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW, iaitu sekitar tahun 629 Masih. Pada saat itu Rasulullah SAW memerintahkan 9 para sahabat untuk mendakwahkan agama Islam di timur Jaziratul Arab, iaitu di tanah Melayu sekarang ini. Kalau kita kata mustahil, dengar ni terutamanya Wahabi lah. Wahabi ni dia protes sana, protes sini. Dia kontra sana, kontra sini. Ini Wahabi lah. Biasanya begitulah. Pemikiran yang dangkal. Dia guna logik akal, zahir semata-mata. Dalam surah Al-Baqarah
ayat 106. Bismillahirrahmanirrahim. Alam ta'lam anna Allah ala kulli syai'in qadir. Adakah kamu tidak mengetahui bahawa senya Allah Subhanahu wa taala atas tiap-tiap sesuatu itu berkuasa. Tidak ada suatu kejadian peristiwa mana pun yang sia-sia. Semuanya dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Maka apa mustahilnya Allah Maha berkuasa? Saya dah bagi tahu Imam Mahdi di Kampung Sudagaran, daerah Wonosobo, Jawa Tengah, Indonesia. Manakala Fatah At-Tamimi iaitu dari Kampung Pilin, Negeri Sembilan. Jadi rupanya sudah ada plan yang besar, grand design oleh Allah Subhanahu wa taala sejak awal lagi. Kita yang kata mengarut, kita yang kata tak percaya. Seolah-olah nak kata macam cerita-cerita saya yang lepas lah. Kamu orang apa? Orang Melayu. Orang Melayu nak jadi pemimpin dunia. Pi dah. Macam itulah gambarannya. Kalau orang cakap lagi bahawa bangsa Melayu akan jadi bangsa yang hebat di akhir zaman. Orang Melayu. Dia tak percaya. Jadi seolah-olahnya Islam ni nampak tok-tok Arab je. Dia tak tahu di akhir zaman sekarang ni macam mana bangsa Arab tu. Subhanallah. Jadi semua bangsa tak kira mana pun. Kalau kita baik, kalau kita beriman, kalau kita bertakwa, cukup syarat. Kitalah orangnya. Itu je. Jadi, diorang tak nampak benda ni. Diorang anggap benda ni mustahil, mengarut je. Itu sebab saya lebih fokus kepada ayat-ayat yang macam ni. Supaya diorang ni buka mata. Teliti sungguh-sungguh. Benda ni tidak mustahil. Sekali lagi, kitab Tarikh Melayu ditulis pada tahun 1899 oleh Al-Imam Al-Habib Abdul Razak bin Mustafa Al-Husaini. 9 sahabat Nabi Muhammad SAW yang diperintahkan berdakwah ke tanah Melayu itu adalah yang pertama, Aish Sumaisi radhiyallahu anhu, sahabat Nabi, berdakwah ke tanah Melayu, menemukan dan menamakan pertama kali daerah Jelebu sekitar tahun 629 Masih. Adapun Nabi SAW wafat pada 12 Rabiul Awal bersamaan 11 Hijrah atau 8 Jun 632 Masih. Sila ambil perhatian. Yang kedua, Ikrimah bin Abu Jahal radhiyallahu anhu. Ikrimah ni lah sahabat Nabi. Setelah masuk Islam, turut berdakwah sampai ke tanah Melayu dan menemukan dataran Johol. Johol ya, sekitar tahun 632 Masih. Yang ketiga, Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sahabat Nabi, melakukan ekspedisi dakwah ke tanah Melayu dan menemukan serta menamakan daerah Johor Darun Naim pada tahun 630 Masih. Yang keempat, Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, sahabat Nabi, berdakwah Islam di tanah Melayu, menemukan dan menamakan pertama kali Kedah Darul Aman tahun 631 Masih. Yang kelima, Abdullah bin Umar bin Khattab, sahabat Nabi radhiyallahu anhu, berdakwah ke tanah Melayu, menemukan dan menamakan Kelantan Darun Naim. Yang keenam, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, sahabat Nabi, berdakwah Islam di tanah Melayu, menemukan dan menamakan Terengganu Darul Iman pada tahun 631 Masih. Pada masa tu nama-nama negeri ni kita tak tahulah, wallahu alam lah apa sebenar namanya. Arkam bin Abi Arkam radhiyallahu anhu, sahabat Nabi, melakukan dakwah Islam sampai ke tanah Melayu, menemukan dan menamakan Pahang Darul Makmur pada tahun 630 Masih. Yang ke-8, Abu Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu, sahabat Nabi, berdakwah di tanah Melayu, menemukan dan menamakan Selangor Darul Ihsan pada tahun 630 Masih. Imam Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu melakukan dakwah Islam di tanah Melayu, menemukan dan menamakan negeri Perlis Indra Kayangan selepas beliau menemukan tanah Garut di Jawa Barat Indonesia pada tahun 630 Masih. Yang ke-10, yang terakhir, negeri Sembilan Darul Khusus ditemukan tahun 633 Masih kerana 9 sahabat Nabi bertemu di negeri ini. Negeri Sembilan lah. Lalu mengembangkan dakwah dan akhirnya kembali ke Madinah. Rujuk kitab Tarikh Melayu karya Imam Abdul Razak bin Mustafa Al-Husaini, muka surat 117, cetakan tahun 1899. Kalau orang tanya kita,
Ya ke? InsyaAllah ya lah. Kalau orang kata mustahil, tidak mustahil. Hukumnya harus. Bila harus, kita kena kekalkan hukum harus. Ni saya nak bagi tahu pada puak-puak Wahabi ni yang tak faham sebab tak mengaji sifat 20 agamanya. Harus mana tu benda tu, perkara tu boleh berlaku, mungkin berlaku, tidak mustahil. Allah boleh buat macam tu, perkara tu. Tak mustahil. Bukan mesti buat, boleh buat macam tu. Jadi kekalkan perkara tu harus. Jangan pula kita kata mengarut. Jadi bila ada pula orang kata itu mengarut, mustahil, sesat. Jadi siapa yang mengajak kepada perpecahan? Ini golongan yang tak faham agama ni lah. Mereka kata, itu mengarutlah, ajaran sesat lah. Pasal apa sesat pula? Ada ahli sejarah, ada ulama' yang menulisnya. Maka kita kata hukumnya harus. Allah berkuasa. Harus benda tu boleh berlaku. Rasionalnya pun ada. Sebab itu akhirnya zuriat ni, akhirnya adanya Fatah At-Tamimi daripada Negeri Sembilan. Imam Mahdi daripada Jawa Tengah. Wonosobo. Jadi orang-orang Wahabi ni kerap akan bertanya lagi, siapa yang mengesahkan? Kita nak tahu benda-benda tu benar-benar berlaku. Sebab itu bahan-bahan apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW pun mereka petikai. Mereka tak percaya. Tak percaya karamah. Karamah tu perkara yang pelik, perkara ajaib yang berlaku di tangan para wali. Dia orang nak logikkan guna akal juga. Itulah Wahabi. Nak juga logik. Yang Qazah ni tak percaya. Dia nak mengesahkan. Adakah semua perkara-perkara ini kita nak disahkan oleh golongan Wahabi ni? Tentulah tidak. Siapa mereka tu? Mereka akan ditentang oleh Imamul Mahdi. Golongan Wahabi akan ditentang oleh Imamul Mahdi. Sebab akidah mereka. Sebab fahaman mereka yang dangkal. Kembali memperkatakan bahawa Nusantara adalah tempat lahirnya wali-wali Allah. Berketurunan Ahlul Bait. Imam Mahdi dan Fatah At-Tamimi. Saya bagi contoh. Yang pertama, siapa di Nusantara tu yang dikatakan tempat Ahlul Bait atau wali-wali ni? Yang pertama, Sayyidina Imam Mahdi Al-Muntazar alaihi salam. Yang kedua, Sayyidina Abuya Fatah At-Tamimi. Asy'ari Muhammad Fatah At-Tamimi itu. Fatah At-Tamimi itu adalah Syekh Abuya Asy'ari Muhammad At-Tamimi. Atau Ustaz Asy'ari Muhammad. Yang orang kata dah meninggal dunia. Orang kata dah mati. Tapi belum mati lagi. Ghaib. Jadi apa hukumnya seseorang itu ghaib? Kita kata harus. Harus tu mungkin sudahlah. Kenapa nak ubah hukum harus tu? Mesti ke ghaib? Tidak. Wajib ke ghaib? Tidak. Haram ke ghaib? Tidak. Jadi hukumnya harus. Haruslah. Jadi bila kata mengarut ajaran sesat tu nak jadi ajak orang bergaduh. Ajak orang bersengketa. Nak jadi berpecah. Sebab tak faham hukum. Jadi Nusantara tadi tempat apa? Sebab Sayyidina Imam Mahdi, Sayyidina Abuya Fatah Tamimi, Sayyidina Haris Al-Haras, Sayyidina Fatah Al-Hashimi. Lepas itu tempat adanya ikhwan, asaib, wali besar, wali kecil, pengasas tarikah, pengasas-pengasas tarikat yang muktabar, pemimpin tarikat yang muktabar, ulama muktabar, ulama al-amilin, iaitu ahli sunnah wal jamaah yang beramal dengan ilmunya, ulama yang muktabar, yang amilin, sultan-sultan yang hak Kesultanan Nusantara, para pemimpin yang hak kerajaan Islam yang benar sebenar-benar, mujahid pada pejuang di akhir zaman yang hak. Kesemua yang disenaraikan adalah berasal di tanah Nusantara, berperanan di zamannya dan di akhir zaman. Ambil perhatian. Barulah kita faham, kita sedar bahawa kebangkitan Islam di timur ini bukan saja-saja, bukan kebetulan. Semuanya tertulis di Lauh Mahfuz. Semuanya dalam pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala. Semuanya telah terancang. Yakni ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita saja yang masih lagi berakal-akal, menggunakan akal.
Melebih-lebih gunakan akal. Rasa macam mengarut, rasa macam tak percaya je. Main guna akal. Tak tahu nak cuba nak menghadkan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Abu Ya Asy'ari Muhammad At-Tamimi lahir pada 30 Oktober 1937. Kelahirannya bagai kelahiran sebutir bintang gemerlapan di rimba hutan Pilin Rembau Negeri Sembilan. Ibunya dari darah Syekh Muhammad bin Abdullah As-Suhaimi. As-Suhaimi itu gelarannya. Yakni ibunya dari darah dari keturunan Imamul Mahdi. Bapanya, bapa Abu Ya Asy'ari Muhammad At-Tamimi dari Bani Tamim, kabilah Quraisy. Lahirnya Abu Ya ini, Asy'ari Muhammad At-Tamimi, bersama mimpi karamah ayahnya. Ilmunya seluas lautan. Keberaniannya merempuh gelora samudra. Langkah perjuangannya ke merata dunia. Tengok dalam bait-bait ini disebut karamah ayahnya. Mimpi lawan berenang dengan anaknya. Anaknya sampai dulu, iaitu Abu Ya. Ilmunya seluas lautan. Kepada siapa? Pengikutnya, anak buah yang mengenalinya. Kepada orang luar, jangan kata nak iktiraf, dikatakan sesat. Sampai sekarang kata sesat. Kata orang biasa sesat, tahan lagi. Ni kata wali. Wali dikata sesat, Mujadid dikata sesat, Fatah Tamimi dikata sesat. Orang kata Bani Tamim dikata kicap Tamin. Subhanallah. Tunggu masanya. Tunggu masanya giliran kita pula akan dimalukan kalau tidak bertobat. Kiai Syahid yang menamakannya sebagai Asy'ari sebenarnya daripada Imamul Mahdi juga, yang sudah mengarahkan Kiai Syahid untuk menamakan dengannya Asy'ari, Asy'ari bin Muhammad. Dari kecilnya disusahkan Allah, remajanya penuh didikan, mudanya adalah perjuangan, dewasanya adalah guru. Dia adalah pemimpin, mursyid, mujahid, dan dialah mujadid kurun ke-14. Ingat senang ke kita nak layak menjadi tentera Imamul Mahdi? Ingat senang ke kita nak menjadi pengikut Fatah Tamimi? Susah sangat. Antara yang susah tu itulah kita nak yakin bahawa dia itu belum mati. Bukan tak mati. Dia tu belum meninggal dunia. Bukan dia tidak akan meninggal dunia. Akan meninggal dunia. Akan mati. Tapi lambat lagi. Dia akan panjang umur sebab dia Fatah Tamimi. Kenapa dengan Fatah Tamimi? Dia akan dapat kuasa negara secara aman dan kemudiannya akan serah kuasa pada Imam Mahdi. Itu jawapannya. Jadi, senang kan nak jadi pengikut Imam Mahdi dan juga pengikut Fatah Tamimi? Susah. Kenapa susah? Sebab kita tak percaya. Kita tidak percaya bahawa Abu Ya Asy'ari Muhammad itu ghaib. Kita percaya dia mati. Dah nampak tu kata karamah. Dia nak pakai logik akal juga. Nak fikir juga macam mana karamah. Dia benda tu perkara karamah. Perkara yang tak logik, tak masuk akal. Tak boleh dipikirkan dengan akal. Kuasa Allah. Sebab dia tu Fatah Tamimi. Sebab tu dia ghaib. Dah nampak dah masuk kubur. Dia tak gunakan lagi. Wahabi macam tu. Nampak macam mana kena kata kat Wahabi. Biar dia sedar awal. Biar dia bertaubat. Lagi bagus. Teguran. Untuk dia sedar. Kembali ke pangkal jalan. Yang mana Abu Ya Asy'ari Muhammad ini sebenarnya adalah keturunan Arab. Dan gigi atas hadapannya adalah lain dari orang lain. Gigi sulah tu. Ada pada Abu Ya. Di mana? Ada. Itu kemudian saya jawab. Yang dah tahu juga. Seakan-akan kapak tajam. Lambang ketajaman akal dan hatinya. Janggutnya agak jarang. Badannya tidak tinggi dan tidak pula rendah. Tidak besar tetapi tidak juga kecil. Tidak tua tetapi tidaklah muda. Kulitnya tidak putih tetapi tidaklah hitam. Segala-galanya sederhana. Dia paling cerdik di zamannya. Lagi sakit hati Wahabi ni. Dia paling cerdik di zamannya. Sebab Mujadid ni orang yang datang 100 tahun sekali. Keistimewaannya. Dia orang yang paling cerdik.
Kita ni tak kenal dia, tak campur dengan dia, tak baca kitab dia, tak baca buku dia. Itu masalah kita. Kita duk kata, duk hentam dari jauh. Duk dengar laporan akhbar, dengar apa orang-orang fasik ni duk cakap. Abuya ni paling cerdik di zamannya. Nanti tuan-tuan tengok nanti. Dibuktikan nanti. Dia seolah-olah paling kaya. Miskin, sebenarnya miskin saja. Akhlaknya bayangan Nabi. Masya Allah. Akhlaknya bayangan Nabi. Kita pula kata dah melampau pula dah. Dah mengarut dah. Melebih-lebih pula dah. Memanglah. Di akhir zaman ada ikhwan. Akhlaknya akhlak Nabi. Siri yang akan datang saya akan bacakan kisah akhlak dia. Lagi dahsyat. Ajaib akhlak bayangan Nabi. Ilmunya adalah lautan. Kerjanya langkah-langkah Rasulullah SAW. Dia terpilih untuk bina tapak Islam. Membawa manusia ke zaman ummah yang kedua. Tengok jemaah sekarang. Mati ke jemaahnya? Hidup. Selebek ke jemaahnya? Koman ke? Koman sepana ke jemaah? Oh, hebat, dahsyat. Di persada dunia. Walaupun Abuya tidak memiliki sebarang sijil dan degree. Kerana sekolahnya di luar sistem sekular. Berguru pula dengan orang-orang yang hebat. Gurunya juga adalah ahli kasyaf. Gurunya juga adalah orang yang sangat beramal dengan ilmunya. Menjaga dan mendidiknya. Pernah ditanya orang pada saya. Ni pejabat agama pernah tanya saya. Abuya ni ada apa? Ada master ke, degree, PhD ke? Saya jawab kepada orang pejabat agama tu, saya tanya dia balik. Nabi Muhammad ada apa? Nabi Muhammad SAW tu belajar tara mana? Ada UPSR. Ada PT3. Ada SRP. Ada SPM. Ada STAM. Ada diploma, degree, master, PhD. Tak ada. Tapi dia paling hebat. Itu yang dikatakan Islam tu relevan sepanjang zaman. Yang dikatakan ilmu itu, apa ilmu? Ilmu tu, orang yang berilmu. Ilmunya bertepatan dengan semua kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala memberinya ilham. Keluar darinya minda, buah fikiran. Yang menafsirkan Quran, yang menafsirkan hadis. Tapi tetaplah Quran tu unggul. Tetaplah hadis itu lebih unggul. Itu semua orang faham, semua orang tahu. Tapi datang tuduhan. Oh, yang mengatakan minda lebih dahsyat daripada Quran. Minda lebih dahsyat. Minda Abuya itu lebih dahsyat daripada hadis. Itu penipuan, tuduhan. Tuduhan orang yang jahat hatinya. Minda Abuya adalah akhlak. Minda adalah hasil perjuangan. Minda Abuya itu adalah pencabar sekularisme, nasionalisme dan kapitalisme. Makna kata apa? Bila kita baca minda, kita tengok di situ ada mengajar bab akhlak, cara berjuang, cara kita menjalankan kehidupan sebagai seorang Islam. Habis Quran tak cukup ke? Hadis tak cukup ke? Ini orang-orang jahat ni. Orang yang hasad dengki, orang yang suka buat onar, orang yang suka menuduh yang bukan-bukan. Habis kalau ada minda tak payah rujuk pada Quran ke? Rujuklah kepada hadis. Nak rujuk kepada Quran, rujuklah. Memanglah orang-orang Abuya pun memang merujuk kepada Quran, merujuk kepada hadis. Jadi janganlah kita ni macam tak reti sangat. Tapi nak bagi tahu yang kata buah fikiran minda tu hasil daripada ilham tadi ni, dapat ilham tadi, dapat dia punya intipati dia. Dapat dia punya khulasah dia, rumusan dia. Macam surah Al-Baqarah. Seorang ustaz kata, okey, hari ni saya nak mengajar ringkasan surah Al-Baqarah. Jadi ringkasan dia itu adakah lebih hebat daripada Quran tu sendiri? Tentulah tidak. Itu ringkasan. Itu je yang kita nak fahamkan. Jadi berat lah maknanya. Dahsyat semua ya kalau bila orang yang hasad dengki, orang yang menjadi musuh-musuh kebenaran tu, macam-macam dia nak mereka. Macam-macam dia nak tuduh. Bersamanya ada panji-panji hitam. Siapa yang menolaknya, Allah akan menolaknya. Siapa menghinanya, Allah akan menghinanya. Di hatinya bagaikan cairan besi, menggelegak rasa takut kepada Tuhannya. Dia manusia paling bertakwa di zaman ini. Di tangannya akan lahir 313 wali-wali Allah.
Di waktu malam menjadi hamba Tuhannya. Di siang hari menjadi singa Allah Subhanahu wa ta'ala. Pengikutnya sangat taat kepadanya. Di kanan ada singa berjubah hijau. Dulu satu ketika dulu. Di kiri ada gagak-gagak hitam yang perempuan-perempuannya. Satu masa nanti akan berlakulah sejarah kembali gemilang. Tetapi ikut peredaran zaman, Malaysia akan lebih maju, lebih cemerlang, lebih gemilang, kaya Malaysia ni. Bukan miskin. Jangan ingat bila kita amal Islam tulen kita akan bankrupt, miskin, papa kedana. Tidak. Lebih kaya, lebih hebat, lebih lagi dikagumi oleh negara-negara di dunia ini. Dialah laki-laki yang akan berdiri di belakang sungai Amu Darya atau Amu Darya. Tuan-tuan tengoklah dalam Google sana, sungai itu. Mengibar panji-panji hitam di Khurasan. Mansur yang akan menerima saran pimpinan dari Haris Al-Haras. Mana Haris Al-Haras ni akan menyerahkan kuasa kepada Al-Mansur. Abuya lah gelaran bagi dia. Syuaib bin Saleh, Fatah At-Tamimi. Ini kalau kita baca hadis-hadis kita faham. Tapi kalau dengar ceramah saya pun lompat sana lompat sini, dengar tak habis, hati bersarang, dendam ya. Nak mengumpat, nak menghina, nak memfitnah, tak dapat dah kebenaran. Di belakangnya ada Khalifatullah, iaitu Al-Mahdi Al-Muntazar. Demikianlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menggambarkan tentang dia. Tetapi satu masa nanti kerajaan akan memberi kuasa negara kepadanya, tetapi dia malu untuk menerimanya. Katanya bukan miliknya. Tidak dirasakannya hasil tumpahan air peluh dan air mata pengorbanannya. Itu kepunyaannya. Maknanya Fatah At-Tamimi, Abuya Asy'ari Muhammad At-Tamimi, dia tak rasa perjuangan itu milik dia, pengorbanan itu kepunyaannya. Dan akhirnya bila dapat kuasa negara itu, dia akan serahkan kepada Imamul Mahdi, kekasihnya. Imamul Mahdi itu adalah Khalifatul Ard, khalifah di atas muka bumi ini. Begitu sekali tawaduknya Abuya ni tadi. Sungguh-sungguh akan berlaku, insya-Allah. Tunggulah. Jadi dalam masa tunggu tak boleh kata sesat, gila, sewe, mengarut, khurafat. Benda tu harus kuasa Allah. Bukan semata-mata harus, sebab ada ciri-ciri dia lah. Ciri-ciri Fatah Tamimi, ciri-ciri jemaah dia. Semua tu ada. Sebab tu kita kata harus. Dia tu ghaib. Bukan dia mesti ghaib. Bukan haram dia ghaib. Bukan mustahil dia ghaib. Harus. Jadi kekalkan hukum harus. Janganlah kita nak mengubah hukum pandai-pandai pula. Maka Abuya Asy'ari Muhammad At-Tamimi itulah pemimpin Islam yang dijanjikan. Maka telah zahirlah kebenaran. Tewaslah para penentang nanti. Namanya disebut di langit dan di bumi. Orang baik, waliullah, mujaddid. Mainan bibir pemuda-pemudi di dunia satu masa nanti. Di tangannya ada masyarakat contoh mirip salafus saleh. Dialah calon pemimpin yang akan datang yang tidak lama lagi, insya-Allah. Maka rumusannya tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, sila ambil perhatian, insya-Allah. Sekarang ni al-maklum, semua kita ni mencari-cari mana pemimpin yang akan mengembalikan izzah, mengembalikan keagungan Malaysia ni. Mana dia pemimpin yang sebenar, yang bawa Islam tapi kaya. Bukan bawa Islam miskin papa kedana. Dia bawa Islam, Islam tulen tapi kaya. Boleh selesaikan hutang Malaysia. Siapa pemimpin agamanya? Tok-tok guru, ulama-ulama yang ada tak nampak pun. Siapa-siapalah. Ulama-ulama, ustaz-ustaz, tuan guru, sembahyang tahajud, alhamdulillah, masya-Allah. Sembahyang duha, doa, masya-Allah. Selawat, masya-Allah. Selawat, masya-Allah. Semuanya hebat. Buat amal-amal sunat ni, puasa, masya-Allah. Subhanallah, Allahu Akbar, alhamdulillah. Tapi satu je yang kurang. Apa dia tuan-tuan? Bolehkah mereka-mereka ini, ulama-ulama ni bayar hutang Malaysia? Jawapannya tak boleh. Insya-Allah tak boleh. Di tangan siapa? Di tangan Abuya Asy'ari Muhammad At-Tamimi. Tunggulah masanya. Dia akan bayar hutang Malaysia semuanya, insya-Allah. Kita akan selamat. Negara Malaysia ni akan selamat.
aman insya-Allah. Sekarang ada ujian. Sekarang ada ujian. Selagi kita tak sedar diri, lagi banyaklah ujian akan datang. Sampailah satu masa nanti, itu muzik saya dah tu. Hero datang insya-Allah. Sekian. Ampun maaf dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.